Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat datang. Saya ucapkan kepada pelajar baharu mahasiswa-mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Semester 2, sesi 2022-2023. Jadi anda bersama dengan saya sekali lagi, Amir Irfan bin Ghaffar, dalam slot bersama TNC HEPA UTHM. Jadi saya yakin dan percaya pasti ramai di luar sana tertanya-tanya tentang tujuan slot bersama TNC HEPA UTHM diadakan, yang mana bertujuan untuk memperkenalkan satu sosok pimpinan yang digelar sebagai Timbalan Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, suka untuk saya memperkenalkan Profesor Surveyor Teknologis Dr. Haji Lokman Hakim bin Haji Ismail, Timbalan Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi apa khabar, Prof? Khabar baik, Ahmed. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah sihat. Jadi sebelum kita meneruskan slot pada hari ini, suka untuk saya mengingatkan kepada hadirin sekalian sekiranya mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel kita pada hari ini, untuk lontarkan soalan tersebut di ruangan komen di bahagian bawah. And I would like to inform to international student, if you have any question or inquiries, please put your question in the comment below. Thank you very much. Jadi baik, Prof, saya kira kita boleh teruskan sesi kita pada hari ini dengan soalan yang pertama daripada saya, Prof. Okey, baik, Prof. Untuk soalan yang pertama daripada saya, boleh Prof untuk perkenalkan diri daripada segi latar belakang pendidikan, yang mana kalau kita lihat pengalaman Prof di UTHM sehingga Prof berjaya memegang jawatan Timbalan Naib Chancellor itu sendiri, Prof. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak warga UTHM. Dan saya mungkin masih lagi belum terlambat untuk mengucapkan selamat datang ke Universiti Tun Hussein On Malaysia bagi melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana muda untuk kemasukan semester 2 sesi 2022-2023. Jadi hari ini kita ada sesi bersama saya lah, Timbalan Naib Chancellor Halawar Pelajar. Jadi kalau nak cerita pasal diri sendiri ni kadang-kadang itulah macam masuk bakul lah, angkat sendiri kan. Jadi saya rasa saya cerita ringkas sajalah. Sebenarnya saya ni dilahirkan di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, siapa yang tak tahu Kuala Lumpur tu saya tak pasti, tapi Kuala Lumpur ni biasanya orang dah tahulah kat mana kan. Jadi dilahirkan di Kuala Lumpur, tetapi saya dibesarkan di negeri Johor lah. Dari seawal usia muda saya dibesarkan di kampung bersama nenek dan arwah atuk pada masa itu di sebuah felda di Johor lah, felda Cemplak. Dekat situ saya, sebab pada masa tu ibu dan ayah saya sedang belajar di Universiti Melaya masa tu. Pada usia muda macam saudara-saudari sekarang ni lah. So mereka belajar di Universiti Melaya, jadi saya lahir dan saya ditinggalkan di kampung bersama datuk dan nenek lah, daripada Cemplak. Dan apabila mereka selesai belajar di UM tu, kami pun duduk di Johor lah, terus menetap di Johor. Dan saya mendapat pendidikan awal di sekolah Datuk Wan Idris Segamat, kemudian di Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa Segamat, dan kemudian saya masuk ke Sekolah Menengah Datuk Mentara Dalam lah, siapa yang tahu Sekolah Menengah Datuk Mentara Dalam. Kemudian sekolah saya banyak ni, kemudian saya pergi ke Sekolah Menengah Sain Muar, lepas tu masuk ke Sekolah Tunku Abdul Rahman Ipoh, Perak kan. Dan seterusnya saya masuk ke Universiti Sains Malaysia lah. So, selepas berada setahun di Ipoh, Star Ipoh, saya masuk ke Universiti Sains Malaysia melanjutkan pengajian dalam bidang Housing, Building and Planning lah. So saya ambil jurusan Housing, Building and Planning, ditawarkan di situ selama 4 tahun. Kemudian saya keluar, saya bekerja dengan konsultan lah di Kuala Lumpur, Zaidun Link, Sdn Bhd, saya masih ingat lagi. Masa tu kita terlibat dalam projek pembinaan lebuh raya Damansara Puchong. Pembinaan lebuh raya Damansara Puchong selama 2 tahun kalau tak silap, sebelum saya berpindah ke Segamat baik semula bersama dengan IOI lah, IOI Group, terlibat dalam pembangunan Bandar Putra Segamat. Selepas daripada itu saya menyambungkan pengajian di UPM
buat dalam bidang Master in Environment secara part time. Part time ni berulang lah, every weekend tu berulang daripada Segamat ke Kuala Lumpur. Kemudian tiba-tiba selepas graduate daripada UPM tu, selesai belajar, saya masuk ke ITO. ITO masa tu di sinilah, ITO di Perak Raja, masa tu di bawah pengurusan dan pentadbiran Universiti Teknologi Malaysia, UTM ya. Dan kemudian di situlah bermulanya karier saya sebagai seorang ahli akademik. Selama 2 tahun, 3 tahun kalau tak silap. Ketika UTHM ataupun ketika masa tu ITO bertukar kepada Kuito, kalau tak silap Kuito pada tahun 2000 berapa ya, 2003 saya pun dihantar untuk melanjutkan pengajian ke Liverpool, University of Liverpool dalam bidang seni bina lah. Dan saya balik daripada Liverpool tu pada tahun 2008 dan meneruskan tugas sebagai pensyarah kanan lah di sini. Dan kemudian saya berkembang sampai terlibat dalam pengurusan akademik dan bangunkan program-program akademik, program seni bina, dilantik menjadi Dekan Pusat Pembangunan Pelajar, Dekan Pusat Pembangunan Pelajar, sebelum saya pergi ke sangkutan industri lah. So bila saya balik daripada sangkutan industri itulah saya selama 2 tahun saya tidak terlibat dalam apa-apa post, dan waktu tu COVID kan, waktu COVID, pasal COVID. Kemudian sebaik seawal tahun 2021 saya 2021 kalau silap dipilih ataupun diminta untuk menjalankan tugas sebagai Timbalan Naib Chancellor Awal Pelajar lah. So itulah buat permulaan yang saya boleh kongsikan berkenaan perkembangan karier saya di universiti ni. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof di atas perkongsian pengalaman daripada awal sehinggalah berjaya bergelar sebagai TNC HEPA UTHM. Saya kira satu perjalanan yang cukup jauh dan juga boleh menjadi iktibar untuk para pelajar baharu, dan kita sudah berkenalan kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Baiklah, sebelum kita meneruskan dengan soalan yang kedua, suka untuk saya ingatkan kepada hadirin sekalian, sekiranya ada membuat posting di media sosial, jangan lupa untuk tag media rasmi MSS UTHM dengan meletakkan hashtag MSS UTHM, hashtag Kami Hussein, hashtag UTHM 30 years. Baiklah, teruskan dengan soalan yang kedua. Ya, baik, kedua adalah kalau kita lihat di universiti ini, Naib Chancellor merupakan pengurusan tertinggi UTHM yang mengurus dan mentadbir. Dan kalau kita lihat di samping itu terdapat 3 timbalan Naib Chancellor, dan Prof diberi tanggungjawab untuk mengetahui hal ehwal pelajar dan alumni. Di mana tanggungjawab itu saya kira satu tanggungjawab yang amat beratlah untuk menjaga pelajar sepanjang mereka berada di universiti. Jadi boleh Prof terangkan sedikit berkenaan dengan peranan utama HEPA dan juga pusat tanggungjawab yang ada di bawah HEPA. Okey, terima kasih. Soalan ni agak soalan yang agak mencabar lah Walau bagaimana saya cubalah menjawab. Okey, memang betul kalau kata Amir tadi, tugas Naib Chancellor tu memang besar dan berat lah. Sebab itu seorang Naib Chancellor itu memerlukan beberapa orang timbalan Naib Chancellor supaya tugas-tugas itu dapat diagihkan, dapat dilihat dengan lebih sempurna oleh timbalan Naib Chancellor ni. Jadi kalau kita lihat dalam aspek kita di HEPA ataupun kluster HEPA ni, tugas utama kita ialah sebagai mendukung support system yang ada di dalam universiti ini untuk membantu pelajar, memudahkan mereka, memastikan mereka menjalani proses kata orang knowledge gaining knowledge tu di universiti itu berjalan dengan lancar dan teratur. Kalau kita lihat dalam aspek akademiknya, program-program yang disusun dari segi kuliah, dari segi amalinya, dari segi latihan praktikal dan sebagainya, termasuk ujian, assignment dan sebagainya, benda tu telah disusun secara baik dan teratur. Walau bagaimanapun sebagai seorang mahasiswa ni, macam-macam perkara sepanjang perjalanan itu mempunyai akan mengharungilah beberapa liku yang susah, yang kadang-kadang yang menekan dan sebagainya. Jadi di situ perlu ada satu pasukan yang mendukung ataupun support system yang perlu kita berikan kepada mahasiswa ini supaya mereka tidak terkesan atau terganggu, malah
tergelincir daripada landasan asal mengapa mereka berada di universiti. Jadi di situlah peranan HEPA ni daripada awal lagi penubuhan sebuah universiti itu dah ada. Itu tugas kita yang pertama ialah kita ingin memastikan bahawa segala kebajikan pelajar itu teratur dan tersusun. Maknanya kita tidak mahu pelajar kita terganggu dengan masalah-masalah lain, masalah-masalah sampingan yang tidak sepatutnya, yang boleh mengganggu segala aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita melihat daripada aspek pembangunan pelajar. So selain daripada perkembangan dipanggil domain kognitif, mana mereka melihat dari aspek akademik dan sebagainya, kita juga melihat dari segi aspek sasiah. Kita selain daripada domain psikomotor, kita ada domain afektif dan sebagainya tu, tapi kita juga melihat dari segi aspek sasiah ataupun kemenjadian mahasiswa itu, pembangunan diri. Sebab kemasukan di higher institution ni ataupun pusat pengajian tinggi ni bukan setakat saja kita ingin mengejar ataupun menimba ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang tertentu, malah kita juga perlu untuk membangunkan diri kita, peringkat dalaman tu, bagaimana kita untuk menghadapi dunia di alam pekerjaan mungkin selama tempoh 3 hingga 4 tahun berada di universiti. Takkan kita tidak ada pengisian dari segi aspek dalaman. Jadi kat situlah peranan HEPA perlu menyokong ataupun sebagai support kepada mahasiswa yang hadir ke universiti ni lah. Saya rasa semua universiti yang lain pun serupa. Okay, jadi seperti yang saya katakan tadi bahawa HEPA ni antara lainnya ialah sebagai support system kepada program akademik yang ada di universiti. Jadi sebagai satu sistem yang komprehensif, kita mempunyai beberapa PTJ lah yang mempunyai peranan yang berbeza-beza. Kita sebagai contohnya PTJ yang paling utama yang biasanya terlibat secara langsung ialah pejabat hal ehwal pelajar. So pejabat hal ehwal pelajar ni, pejabat ni diketuai oleh seorang pengarah dan ramailah staf yang ada di situ yang boleh membantu mahasiswa kita dan melihat daripada pelbagai aspek. Contohnya penajaan, contohnya bantuan-bantuan yang ada, contoh zakat ke endowment yang ada tu, kita ada pusat zakat dan endowment yang lain, tetapi pejabat hal ehwal pelajar ni akan menguruskan, yang menghubungi pejabat yang lain tu untuk membantu pelajar kita. Kemudian kita ada pusat pembangunan pelajar. Pusat pembangunan pelajar ni tugasnya ialah untuk melihat apakah intipati ataupun konten ataupun program-program yang sesuai untuk program pembangunan diri pelajar lah, pembangunan diri mahasiswa tu. Ada setengah tu yang rasa dia tak berapa yakin untuk berkomunikasi di halayak ramai. So mungkin boleh melihat program yang sesuai yang ada di pejabat ataupun di pusat pembangunan pelajar. Ada setengah tu dia rasa dia kurang keyakinan dalam outdoor activity contohnya, sedangkan dia nanti bekerja mungkin dia perlukan kerja-kerja di luar yang lasak. Jadi kita boleh minta pusat pembangunan pelajar ni bantu mereka dalam aktiviti atau program yang sesuai supaya dapat membantu mereka meningkatkan diri untuk menghadapi outdoor activity lah. Kemudian apa lagi? Kita ada pusat kaunseling. Pusat kaunseling ni melihat kadang-kadang pelajar ni stres kan, tertekan, assignment banyak dan sebagainya sampai tak mampu nak kawal dia punya jadual dia sendiri. Jadi tak dapat nak hadir kuliah sebab kesihatan terjejas dan sebagainya. Boleh datang pusat kaunseling, ceritakan apa masalah dan mungkin ada program-program yang sesuai kan, bila yang boleh dibantu dari segi macam mana nak menguruskan stres misalnya kan. Itu antara contoh lah. Pusat kaunseling bukannya kita ada bermasalah saja. Kadang-kadang kita tak bermasalah pun kita boleh datang jumpa dengan kaunselor-kaunselor kita, dan kaunselor kita ni dia berdaftar dan profesional. So tidak ada masalah di situ. Apa lagi yang tu selain daripada itu? Pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan ni dia melihat aspek-aspek jati diri lah. Dari segi aspek kebudayaan kita, of course-nya budaya kita ni di Nusantara ni berbeza kan, tak sama dengan mereka yang
di Afrika, di Eropah kan dan sebagainya, di Jepun misalnya berbeza, culture kita berbeza. Jadi kat sinilah kita kena tahu ataupun belajar bagaimana kita nak faham tentang kita punya kebudayaan sendiri. Dan seterusnya ialah kita ada pusat teknologi usahawan. Pusat teknologi usahawan universiti ni seperti yang semua maklum, you all ni datang ke UTHM ni untuk mengambil program-program yang more on technical ataupun TVET kan. Jadi kita di Universiti Tun Sri Malaysia ni, kita sekarang dalam menghala ke arah Global Technopreneur University lah. Mana kita nak lahirkan graduan yang faham ataupun tahu dari segi aspek teknikal dan mempunyai juga keinginan ataupun kemahiran asas berkenaan dengan keusahawanan. Dia lebih kepada techno entrepreneur lah, techno entrepreneur. Dan seperti yang kita mention tadi, bahawa pembangunan diri itu juga penting dan dia dapat balancekan antara knowledge technical, knowledge entrepreneurship dan juga knowledge sahsia yang baik lah. Maknanya kita nak lahirkan orang yang hebat, hebat yang holistik kita kata. Dan selain daripada itu kita ada pusat sukan ni jelas lah, sekali aktiviti sukan. Mereka ni mereka ni dapat ikuti yang suka main bola sepak takraw. Kita ada juga adalah pusat tumpuan sukan silat olahraga. UTHM adalah dilantik oleh kementerian untuk batuk. Saya minum air sekejap. Ikat lah tadi nak ulang kat mana ni? Yang tadi saya batuk tadi kat mana? Pusat sukan. Okey. So pusat sukan ni dia melihat segala aktiviti sukan yang ada lah di negara kita ni. Biasanya yang asas tu bola sepak, hoki dan sebagainya tu biasa, tetapi universiti kita ni terkenal dengan sukan rowing. Kita agak champion lah dalam rowing. Dan selain daripada itu, kita juga dilantik sebagai dipanggil center untuk pusat sukan tumpuan PST bagi silat olahraga. Kat situ siapa yang masih minat tentang silat olahraga tu, memang kita ni agak kuat lah, selain daripada sukan-sukan yang lain. Selain daripada itu, kita ada pusat kemajuan kerjaya dan alumni. So pusat kemajuan kerjaya ni dia melihat aspek bangunan diri pelajar dari segi kesediaan untuk menghadapi ataupun keluar bekerja. Mereka ada hubungan yang baik dengan industri. Mereka ada so-called networking daripada alumni-alumni kat mana mereka bekerja, dan mereka ni membantu kita mendapatkan pekerja-pekerja baru lah daripada keluaran UTHM yang terhebat ni. Senang kita untuk keluar untuk join kepada industri melalui PKKA. Dan selain tu kita ada pusat perumahan pelajar seperti yang saya maklumkan, melihat keperluan aspek asrama kan. Kadang-kadang pelajar-pelajar baru menguruskan keperluan asrama. Kemudian mereka yang tak dapat duduk di asrama pun mereka sediakan juga database untuk sewaan-sewaan di luar lah, rumah-rumah sewa yang ada di luar, private company yang sediakan penginapan di sekitar kawasan Paik Raja dan juga Pagoh lah. Pagoh tu mungkin tak ada masalah. Saya rasa itu saja secara ringkas berkenaan dengan PTJ HEPA yang ada. Dan mungkin kalau saya boleh tambah tentang fakulti lah. Fakulti ni kita ada 9 fakulti sehingga hari ini. Ataupun 9 ni termasuk dengan pusat pengajian diploma dan pusat pengajian ustazah lah. Dan saya percaya bahawa semua fakulti ni dia mempunyai ketua yang biasanya kita panggil dekan lah. Ini pelajar-pelajar baru harap maklum lah, panggil ketua dekat dalam fakulti tu panggil dekan. Dan selain daripada dekan, kita ada timbalan-timbalan dekan, sama macam timbalan Naib Chancellor tadi. Kita ada di fakulti pun kita ada dekan dan ada pembantu dia 3 orang.
timbalan dekan hal ehwal pelajar, timbalan dekan hal akademik dan antarabangsa, kemudian timbalan dekan pendidikan lah. So kalau tak silap saya, kita sediakan tak nanti nama-nama timbalan-timbalan dekan tu? Ada So kalau tak ada, nanti mungkin bantulah pelajar baru ni siapa dekan ataupun timbalan dekan hal ehwal pelajar yang mereka boleh hubungi. Okay, selain daripada itu, badan beruniform misalnya di Universiti Tun Hussein Malaysia ni diletakkan juga badan beruniform ini di bawah kluster HEPA lah. So kita ada apa tu palapis, mana pasukan latihan pegawai simpanan itu dipanggil palapis. Kemudian kita ada kor sukarelawan polis ataupun suksis. Kemudian kita ada kor sispa pertahanan awam Malaysia kor sispa. Kemudian kita ada sisko ataupun siswa-siswi koreksional. Kemudian kita ada kelana siswa. Ini kelana siswa ni yang pengakap lah. Kemudian siswa bomba, pandu putri, bulan sabit merah, dan juga satu lagi ialah relasis. So banyak badan uniform yang ada, dan kalau pelajar-pelajar dulu terlibat secara aktif dalam pasukan-pasukan badan uniform ni, jangan segan silu dan malu-malu untuk teruskan. Mungkin kalau dulu kadet tentera kan, ataupun kadet tentera lah, boleh sambung di sini dengan palapis, ataupun dulu ada yang pernah terlibat sebagai kadet polis, boleh sambung dengan suksis. Kat situ yang istimewa kita ada relasis. Relasis ni tambahan lah. Dan semua badan uniform ni boleh mereka ceburi di seawal tahun 1, dan mungkin kalau yang sangat berminat tu boleh teruskan sampai ke tahap 3 lah. Okay, saya rasa itu saja berkenaan setakat inilah berkenaan soalan yang diberikan tu. Mungkin kalau ada soalan lain kita boleh teruskan lah. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof di atas perkongsian berkaitan dengan peranan HEPA dan PTJ-PTJ yang ada di bawah HEPA itu sendiri. Okey, baik Prof, dan saya yakin dan percaya kita ada banyak PTJ-PTJ yang dipertanggungjawabkan untuk membantu pelajar, terutamanya pelajar baharu yang datang ke UTHM pada ketika ini. Baik, kita teruskan dengan soalan yang ketiga daripada saya, yang kalau kita lihat sekarang ini rata-rata pelajar yang mendaftar untuk minggu haluan siswa ini merupakan pelajar baharu. Jadi boleh Prof kongsikan sedikit tips, apakah perkara-perkara yang penting yang perlu diberikan perhatian oleh pelajar baharu ketika berada di universiti? Perkara penting, okey. Yang paling utama sekali kita kena faham tujuan asal. Tujuan asal kita datang ke universiti ni apa? So memang hasilnya itu akan kelihatan dalam tempoh yang agak lama, 3 hingga 4 tahun. Tapi tujuan asal kita ialah untuk menimba ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan yang kita nak timba ni ialah ilmu yang akan kita gunakan sepanjang karier kita ataupun sepanjang kehidupan kita selepas kita keluar daripada sini. Mungkin sebagai, ialah biasanya di universiti ni datangnya mungkin ambil urusan jurusan kejuruteraan, ada yang pendidikan dan sebagainya. Jadi mereka ini sebenarnya untuk menjadi seorang jurutera, untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang arkitek pun ada, dan penilai harta tanah pun ada, jurutera, mechanical, electrical, civil dan macam-macam lah yang ada di Universiti Tun Malaysia ini. Jadi perkara yang paling penting ialah perlu melihat dari segi aspek disiplin. Kenapa saya kata disiplin itu penting? Saya rasa bukan saya saja, semua orang yang lain pun pernah melihat mereka yang cerdik, yang pandai, yang bijak gagal di tengah jalan, tidak tercapai hasrat yang diusahakan ataupun yang diinginkan, dicita-citakan hanya kerana masalah disiplin. Tapi seorang yang tidak berapa cerdik ataupun tidak berapa pandai, tapi oleh kerana mereka mempunyai disiplin yang bagus, disiplin yang ketat, akhirnya mereka berjaya. Dan kat situlah yang membezakan antara dua kumpulan ataupun dua kelompok pelajar yang ada di universiti ini.
ialah disiplin. Kalau mereka tidak mempunyai disiplin yang teratur, disiplin kendiri yang mantap, mereka akan tersasar dan mungkin tergelincir lah. Dekat situlah peranan HEPA juga diperlukan lah. Di mana pelajar-pelajar ni kita harus sentiasa membimbing. Di peringkat awal, seawal pendaftaran contohnya, mereka ni telah diberikan setiap seorang pelajar itu dengan seorang dipanggil penasihat akademik dan kerjaya, betul seorang penasihat akademik dan kerjaya, dan mereka ni sentiasa membantu pelajar-pelajar itu untuk memberi nasihat dalam apa juga aspek lah. Dan sekiranya keperluan-keperluan tambahan tu diperlukan di kalangan bantuan daripada kluster HEPA ni, kita ada banyak PTJ. Kita ada pusat kaunseling, kita ada pusat pembangunan pelajar, kita ada pusat sukan, pusat kebudayaan dan macam-macam pusat lagi lah. Tidak ketinggalan juga kita ada pusat perumahan, mana mereka yang terkesan mungkin dengan penginapan kan. Tapi untuk makluman, pelajar tahun 1 semua kita wajibkan untuk duduk di dalam asrama lah. Asrama yang kita sediakan di bawah pentadbiran pusat perumahan pelajar bersama kolej-kolej kediaman yang ada. Kemudian selepas daripada itu mereka kena bersiap sedialah untuk mencari penginapan masing-masing di luar, kerana kapasiti asrama kita pun tidak mencukupi sebenarnya. Okey, baik, terima kasih Prof di atas jawapan tersebut, dan saya juga setujulah Prof dengan pernyataan Prof berkaitan tak kiralah seberapa pandainya kita, seberapa hebatnya kita, tapi tanpa disiplin kita memang tidak akan boleh pergi jauh dan tidak akan berjaya. Okey, baik Prof, kalau kita lihat seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, di bawah HEPA kita ada PTJ, dan PTJ juga akan cuba untuk membantu dan juga menjaga kebajikan pelajar itu sendiri. Boleh tak Prof kongsi apakah bentuk-bentuk inisiatif untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan pelajar? Okey, bercakap dengan inisiatif ni sebenarnya satu perkara yang subjektif tapi luaslah. Di peringkat awal misalnya, sesiapa sahaja yang mohon untuk melanjutkan pengajian di sini, kita telah perkenalkan ataupun kementerian ataupun kerajaan telah memperkenalkan sistem PTPTN tu, di mana semua tu diminta untuk ataupun layak untuk mohon bantuan kewangan tu, supaya proses pembelajaran ni sama ada dari segi yuran program akademik, yuran penginapan, sara hidup mereka ni teratur dan mencukupi. Itu yang paling penting. Selain daripada itu, andai kata mereka tidak mencukupi ataupun tidak dapat menampung keseluruhannya, kita ada pelbagai bantuan kebajikan yang disediakan oleh Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Sebagai contoh, kita ada dana ihsan dan derma siswa. Dana ihsan dan derma siswa. Dan kita ada juga komputer, pembekalan komputer kepada mahasiswa, kita panggil peranti siswa dan juga pelan data. Dan juga kita ada Sabil Al-Hikmah ataupun Food at Campus, dan juga food bank lah. Ini biasanya di peringkat HCP kita ada, dan di peringkat setiap fakulti pun ada dilaksanakan lah. Selain daripada itu, kita ada pusat zakat yang memberi bantuan zakat lah, wakaf dan endowment, serta ada juga yang terkini ialah Yayasan Universiti Nasional Malaysia. Dan mereka ke semua ni bantuan ni berjumlah sekitar 1.8 juta kalau tak silap saya yang tahun lepas yang telah kita belanjakan. Dari segi zakat saja hampir 500,000, dan dari segi endowmentnya mungkin tak berapa banyak, dalam 16,000 dikeluarkan oleh pejabat endowment kita untuk bantu pelajar lah. Dan Yayasan UTHM membantu banyak juga, mungkin dari segi pelbagai bentuk bantuan kewangan dan juga mungkin sumber makanan lah. Kalau tak silap saya mengikut laporan yang lepas hampir 200,000 lebih lah. Okey, itu saja mungkin yang dapat saya kongsikan untuk pagi ni berkenaan dengan
bantuan-bantuan dan inisiatif yang ada lah. Sebenarnya banyak lagi bantuan lain yang kita sediakan lah di universiti ni. Okey, baik. Terima kasih Prof. Ya betul, kena kita lihat memang di bawah HEPA sendiri telah dikeluarkan banyak sangat bantuan untuk para pelajar, terutamanya kepada pelajar baharu pada semester ini, yang mana jangan lupa untuk mohon bantuan-bantuan tersebut di bawah HEPA, betul Prof? Ya. Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan soalan yang kelima daripada saya. Saya kira soalan ini sedikit hangatlah daripada saya, iaitu semasa perutusan YB Menteri Pendidikan Tinggi, ada salah satu fokus yang YBM tekankan adalah berkaitan dengan pemerkasaan mahasiswa dengan memberikan kuasa, tanggungjawab dan kebebasan kepada mahasiswa. Jadi soalan saya, apakah inisiatif KPT ataupun di pihak UTHM sendiri berkaitan dengan cadangan untuk pemerkasaan mahasiswa itu sendiri? Boleh Prof kongsikan? Okay, sebenarnya pihak universiti menyahut baiklah saranan dan juga cadangan yang dibawa oleh menteri kita yang baru, iaitu 4 perkara yang ditekankan. Antaranya ialah autonomi pengurusan aktiviti pelajar. Kemudian yang kedua ialah berkenaan dengan autonomi pengurusan kewangan pelajar. Kemudian yang ketiga ialah pemilihan MPP diuruskan sepenuhnya oleh pelajar. Dan yang keempat ialah kebebasan berpolitik di dalam kampus. Sebenarnya perkara ni kita telah bergerak agak ke depan juga berbanding dengan institusi lain lah. Sebagai contohnya dalam pemilihan majlis perwakilan pelajar, perkara ni kita di Universiti Tun Sri Long Malaysia ni kita diuruskan oleh Jawatan Kuasa Majlis Pemilihan Pelajar lah, JPMPP, dan mereka ni yang mengurus dan mentadbir pelaksanaan majlis pemilihan pelajar dan dibantu ataupun dipantau oleh pihak pengurusan universiti melalui Jabatan Hal Ehwal Pelajar lah. Yang tu kita telah buat lah sebenarnya. Dan autonomi pengurusan aktiviti pelajar ni pun kita sebenarnya telah mengadakan bengkel bagaimana untuk menyahut seruan dan saranan daripada kementerian. Dan alhamdulillah kertas kerja tu perlu kita kemukakan untuk mendapat kelulusan daripada pihak lembaga pengarah universiti lah. Dan setakat ini di peringkat akhir, selepas baru ni kita buat bengkel, maknanya perlu kita endorse dalam board of universiti lah, universiti punya board tu, lembaga tu. Kemudian baru kita implement di peringkat universiti lah. Mana semua perkara berkenaan dengan aktiviti pelajar ni kita akan benarkan MPP untuk mentadbir. Maknanya mereka terpulang kepada jawatankuasa yang ada, yang ditubuhkan oleh MPP ni, untuk melihat bagaimana program-program pelajar ini dapat dilaksanakan lah tanpa ada sekatan. Itu yang paling penting, tanpa ada sekatan atau gangguan daripada pentadbiran universiti. Cumanya perkara itu mestilah dilaksanakan dengan baik dan teratur lah. Maknanya kepercayaan, saya percaya bahawa kebebasan tu bila kita beri, bermakna kita percaya bahawa MPP yang kita ada ni bersifat matang, boleh membantu mahasiswa untuk melaksanakan aktiviti masing-masing lah. Bagaimana mereka boleh mengenal pasti program-program yang baik untuk mereka, dan program-program macam mana yang sebenarnya tidak membawa kebaikan. Saya percaya pengalaman selama bersama UTHM ni 30 tahun mungkin, walaupun mereka ni keluar masuk, tetapi sistem yang ada di universiti kita ni sebenarnya membantulah mereka untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik lah. Okay, itu saja, Mei. Okey, baik, terima kasih Prof. Jadi makna katanya daripada pihak UTHM sendiri, kita menyambut baik permegahsaan mahasiswa itu dengan memberikan kuasa, tanggungjawab dan juga kebebasan kepada mereka. Dan sekiranya perkara ini sangat penting kerana kita boleh melatih pelajar untuk pandai membuat pilihan yang tepat, saya kira Prof. Betul? Betul. Okey, baik. Jadi kita sebenarnya sudah hampir sampai ke penghujung. Tapi sebelum kita go through kepada Q&A daripada pelajar, saya kira soalan yang terakhir daripada saya Prof. Okay. Jadi apakah pesanan Prof kepada mahasiswa baharu dalam menjalani kehidupan di alam universiti kelak? Silakan Prof. Okey, mungkin mereka ni tertanya-tanya lah kan.
Sebenarnya mereka ni mungkin dari segi pengalaman tu di sekolah berbeza dengan pengalaman di universiti. So di universiti ni kita mungkin mempelajari ilmu yang betul-betul menjurus, bukannya kita kata yang berguna. Semua ilmu tu bergunalah, tapi yang ni lebih kepada menjurus kepada bidang apa yang kita ingin buat selepas kita tamat pengajian nanti. Dan itu jelas, maknanya segala bentuk kuliah, tutorial ataupun amali misalnya, assignment, tugasan, test dan sebagainya perlu dipatuhilah, dipenuhi. Kerana itu memberi kesan kepada proses untuk bergraduan. Maknanya kalau ada markahnya, ada grade-nya dan dinilailah tahap pencapaiannya untuk dia sukses dalam akademik. Tapi yang kedua ialah dalam aspek pembangunan diri tadi yang kita sibuk bincangkan tu, perlu juga diambil kira. Maknanya jangan sahaja kita melihat aspek akademik. Sebab pengalaman kita, walaupun kita bekerja di luar nanti, banyak benda lain yang perlu kita ada kemahiran. Contohnya kemahiran bergaul. Bergaul, saya tak kata komunikasi tu mungkin agak ini, tapi bergaul tu juga adalah satu kemahiran. Macam mana kita nak menyesuaikan diri kita dengan orang yang berada bersama kita, bersekitaran dengan kita. Siapa mereka? Bagaimana kita nak meletakkan diri kita di tempat mereka, dan perbezaan yang wujud antara mereka dengan kita tu perlu kita faham. Dekat situ saja dari satu aspek yang penting. Kemudian cara kita bertutur kata, adakah perlu sama macam kita bertutur kata dengan kawan-kawan kita? Waktu bergurau mestinya berbeza dengan waktu kita membentangkan sesuatu isu ataupun fakta untuk membantu tempat kerja kita misalnya kan. Jadi benda-benda macam tu ataupun aspek-aspek macam tu perlu kita asah. Kita asah dan kita gilap supaya kita menjadi lebih baik dan lebih matang. Dan cuba libatkan diri dalam program-program di luar dewan kuliah, di luar bilik darjah, seperti penglibatan dalam program-program yang dianjurkan oleh kolej kediaman misalnya, oleh fakulti dan juga oleh kelab-kelab yang ada lah, badan-badan uniform yang ada misalnya. Kalau kita nak lihat secara mudahnya aspek sukan misalnya kan, aspek sukan, kebudayaan, yang itu kalau kita terlibat secara langsung sebenarnya membentuk diri kita dari segi banyak perkara lah. Pertama mungkin keyakinan diri. Seorang yang bersukan, apabila dia berada di gelanggang, dia tahu bahawa peraturan-peraturan yang ada menghormati pihak lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga terkesan dari segi pengaruh apa dia panggil, provokasi daripada pihak lawan, pihak luar. Sorry. Provokasi daripada pihak lawan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya membantu mereka mengawal emosi dan menjadikan mereka lebih stabil dan lebih waraslah dalam menghadapi situasi-situasi tertentu, terutama dalam keadaan kritikal, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan diuji, dalam keadaan susah dan payah lah. Jadi yang itu perlu dilibatkan diri. Dan yang paling penting juga selain daripada itu, walaupun di peringkat universiti ni, cuba kita kembangkan network kita di universiti ni. Kalau ada rakan sefakulti tu mungkin dalam 400 orang, cuba kenal seorang-seorang tu lah 400 orang. Kemudian dalam universiti tu ada 9 fakulti, cuba cari lagi kawan-kawan di fakulti lain. Sebab mereka ini akan hidup bersama kita nanti, maknanya bersama you all lah. You akan bekerja nanti, masing-masing ada yang dengan profession masing-masing, ada yang sama, ada yang berbeza. Dan mungkin apabila kita mempunyai jaringan yang kuat dan sebenarnya memudahkan kita dalam melaksanakan tugas pada masa akan datang. Okey, baik, terima kasih Prof di atas pesanan yang telah diberikan kepada pelajar baharu dalam semester ini. Dan saya percayalah dengan kata-kata Prof yang mana bila kita datang ke UTHM ini, kita bukan sahaja ingin fokus akademik, tapi kita juga nak gunakan masa yang ada itu untuk cari pengalaman-pengalaman yang baru dan luaskan lagi kita punya networking.
Okey, baik Prof. Jadi kita nampaknya sudah hampir sampai ke penghujung sesi pada hari ini. Namun kita ada beberapa persoalan daripada pelajar pada ketika ini. Namun sebelum itu, suka untuk saya ingatkan sekali lagi kepada anda semua, sekiranya ada membuat posting di media sosial, jangan lupa untuk tag media rasmi MHS UTHM dengan meletakkan hashtag MHS UTHM, hashtag Kami Hussein, hashtag UTHM 30 years. Baiklah Prof, kita teruskan dengan soalan yang pertama daripada saudara Muhammad Aiman Akil. Ada bertanyakan, disebabkan pembelajaran sehingga bulan 5 ini secara online, saya kira ini mungkin untuk yang kampus induk. Jadi bagaimanakah saya boleh menghubungi PTJ yang telah dinyatakan sebentar tadi jika mempunyai sebarang permasalahan waktu belajar? Okey. Okey, sebenarnya seperti yang saya katakan di peringkat awal tadi, setiap mahasiswa baru ini kita dah sediakan mereka seorang dipanggil penasihat akademik dan kerjaya lah, ataupun ringkasnya kita panggil PAK. Itu adalah sebenarnya key person lah untuk mereka hubungi. Setiap seorang penasihat akademik tu mungkin dia mempunyai sekitar 10 hingga 15 orang lah pelajar baru yang diberi tanggungjawab untuk dikendalikan oleh beliau lah. Jadi pensyarah-pensyarah ini boleh dihubungi pada yalah, kita kata pada bila-bila masa, tetapi kita kena faham lah bahawa pensyarah ni juga mereka mempunyai family dan keluarga. Jadi kalau kita nak hubungi mereka tu, kenalah pilih masa yang sesuai. Kan kita kan pelajar yang matang, jadi kita perlu pandai memilih masa yang sesuai, dan kita juga perlu tahu apakah kaedah macam mana kita nak berbual dengan mereka ni. Jangan kita main sesuka hati, hantar WhatsApp aja, tanya soalan, terus terjah aja, kata orang tu terjah tanpa memperkenalkan diri, memberitahu siapa kita ni dari mana dan sebagainya kan. Kadang-kadang diorang ni buka-buka WhatsApp, kadang tengok tiba-tiba je terus direct tanya soalan kan, tanpa memperkenalkan diri siapa mereka ni. Jadi dia pun tak tahu. Seelok-eloknya kita hubungi mereka, dan sekiranya ada masalah yang tertentu mereka akan bantu, dan mungkin kalau tidak dapat membantu pada waktu itu akan dihubungi kemudian, ataupun boleh memberi nombor-nombor orang-orang yang tertentu ataupun pejabat-pejabat tertentu untuk menyelesaikan masalah mereka lah. Itulah pada pandangan saya, begitulah caranya kalau nak menghubungi mana-mana PTJ yang ada di sini lah. Okey, baik. Terima kasih Prof. Jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua daripada saudari Fatihah. Ada bertanya, jika saya ingin berjumpa dengan PTJ secara face to face di UTHM, bolehkah saya tahu adakah PTJ tersebut ditempatkan semuanya di lokasi yang sama ataupun yang berbeza? Okey. Okey, sebenarnya dia masalahnya serupa je lah. Maknanya nak hubungi siapa. Betul. PTJ ni adalah pusat yang menguruskan lah apa-apa juga bentuk pengurusan yang ada di universiti ni. Jadi kita nak tahu apa masalah kita sebenarnya yang nak menghubungi mereka ni. So sebab kalau kita hubungi pihak yang tidak betul, kita tidak akan mendapat jawapan dan tidak menyelesaikan masalah kita. Sebab itu saya kata sebaik-baiknya kita hubungi penasihat akademik dan kerjaya kita. Biasanya mereka ni semuanya berpengalaman. Adanya 15 tahun, 20 tahun, ada 10 tahun. Kalau paling tidak pun 5 tahun, 4 tahun tu dah ada pengalaman menguruskan pelajar lah. Dan mereka ni insya-Allah kalau mereka tak dapat bantu, mereka akan hubungi kawan-kawan mereka ataupun PK-PK yang lain ataupun fakulti sendiri, pejabat pengurusan fakulti masing-masing, tentang apa juga masalah yang pelajar tu hadapi lah. InsyaAllah setakat inilah tidak ada masalah yang besar sangat yang sampai tidak boleh diselesaikan. Biasanya kalau kita hubungi kita punya penasihat akademik tu, biasanya masalah tu selesailah. Okey, baik. Terima kasih Prof. Jadi saya kira berakhirnya daripada sesi Q&A pelajar tersebut, maka berakhirlah slot bersama dengan TNC HEPA UTHM pada hari ini. Namun sebenarnya masih banyak lagi input-input ataupun info yang ingin dikongsikan berkaitan dengan TNC HEPA UTHM punya slot. Tapi kepada anda semua di luar sana, sekiranya ingin mendapatkan info-info ataupun perkara yang terbaru, bolehlah follow media rasmi TNC HEPA UTHM seperti yang ditayangkan dalam QR code
mengikut link yang ditayangkan. Okey, baik Prof. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof kerana sudi hadir bersama dengan kita pada hari ini untuk berkongsikan input, dan kita pun telah berkenalan bersama dengan TNC HEPA UTHM. Jadi suka untuk saya ingatkan kepada hadirin sekalian untuk mengisi QR code link kehadiran yang akan dipaparkan di ruangan siaran langsung selepas sahaja slot ini berlangsung. Dan sejurus sahaja tamat slot bersama dengan TNC HEPA, diingatkan kepada para pelajar untuk menggunakan link baharu untuk slot yang seterusnya. Jadi sekian sahaja daripada saya, Amir Irfan Ghaffar selaku moderator anda. Terima kasih.